Hai, siapa pula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai. Ini dari Teddy Kitchen. Yang kau ada order tu? Tak ada, aku tak ada Kimchi, order. tak ada ke? Barang ni cousin kita punya dapur. Oh, ya ke? Kau salah tempat ke ni aku rasa? Kalau macam tu kita letak tepi kejap. Teddy Kitchen punya kimchi ni. Kita sembang pasal ni nak. Okey, Cun, boleh. Jom. Alamak, tak ada ruang. Tak apa. Assistant. Kan, masih. Nasib baik ada yang kau ada. So kau datang memang saja nak hantar barang je lah? Aku nak hantar barang. Lama tak jumpa kau? Lama. Berapa tahun dah? 5 tahun dah. Ada? 5 tahun. Oh, okey. So aku ni sebenarnya tengah sibuk ni sebenarnya. Aku bawa Teddy Kitchen. Aku dengar tadi kau ada cakap apa tadi? Oh, kita orang ni cousin kita. Cousin kita. Jadi aku tengok atas meja ni macam menyelerakan je. Apa menu kau nak masak? Agak kau apa? Sekali pandang ni kau rasa apa? Barbecue. Gila sial. Cantik. Inilah pertama kali kita akan buat satu barbecue yang menggunakan rebusan air. Oh, ya ke? Jadi saya memang tak pernah buat, tapi okeylah kan. Tapi actually bukan. Hari ni kita akan buat satu masakan yang actually very simple. Ramai orang tak tahu benda ni senang gila punya. Oh. Ala campak siap. Tapi macam-macam bahan pula ada tu. Terpaksa lah, takkan kau nak guna air kosong je. Tak ada rasa garam gula apa bagai. Ini garam, ini gula, ini kicap, ini... Aku terangkanlah aku mana nak tahu. Yang ini... Aku pandai buat kimchi. Oh, mentang-mentang lah kau hantar bagai kimchi. Come on, man. Okey. Ini orang kata kicap sotong. Kicap sotong. Okey. So kicap sotong ni, kadang-kadang kalau kita pergi kat pasar raya ni, botol tu akan tulis fish sauce. Okey. Or squid sauce. Okay, squid sauce makanan Thailand tak ada ni. Tak jadilah. Tak, bukan tak jadi. Dia tak nama Thailand lah. Oh, kak kukak tak jadilah. Okey. So yang ini pula kita punya lime juice ataupun lemon juice. Okey. So ini pun antara barang wajib dalam masakan Thailand ni adalah daun ketum. Silap. Jangan cakap kuat-kuat, nanti ada orang rakam. Ketumbar. Yes. Okay, so daun ketumbar ni apa? Coriander apa? This is what I like the most, you know. Okay. Coriander. Okay, very good. Alright. So daun ketumbar ni penting sebab dia enhance you punya flavour lah. Okay, daripada segi you punya masakan. And then sebenarnya hari ni kita nak buat tom yum. Nampak macam tom yum putih je. Dan betul. Pasal apa boleh tom yum putih? Kenapa bukan tom yum merah? Pasal tak ada nampak paste yang warna merah. Very good. Okay, so bermaksud kita menggunakan, orang kata ini adalah masakan tom yum yang paling senang sekali. Tapi nampak menyedihkan dan nampak berhasiat, babe. Right. So dia menggunakan bahan-bahan basic saja. Okay, yang mana dalam makanan tom yum mesti kena ada ni. Daun limau ni mesti kena ada. Daun limau ada. Okay, serai kena ada. Lengkuas, halia, bawang putih, cili pads. Chili pads is very important, you know. Okay, bawang ni subjektif. So maksudnya boleh guna bawang Holland ataupun bawang besar biasa. Bawang besar biasa lah. It doesn't make any difference sangat lah. Garlic lah. Okay. So garlic ni pun kalau tak ada sebenarnya tak apa. Oh, ya ke? Okay, so contohlah you all balik kerja sekali tengok dalam peti ais tu hanya ada 2, 3, 4 barang ni saja pun sebenarnya dah boleh buat tom yum putih ni. Okay, the key untuk tom yum putih ni masalahnya adalah daripada segi dia punya rasa you have to boil serai ni dulu. Alamak, kalau aku potong tegak ni kau serong memang lain macam Kalau aku potong tegak ikut mak aku dulu potong gerak janji potong sudah. Ikutlah. Okay. Dia kata orang yang isap downhill dulu apa? Oh. Gaya. So mutu keunggulan kan? So the expertise is there. Tak. Dia tak ada kena benda expertise. Okay, sebenarnya kita nak keluarkan dia, infusekan dia punya juice, dia punya flavor tu. Okay, so kita tak nak terus potong macam tu. Dan kita pun terus mencampakkan diri di dalam itu. So sedikit lagi air. Campak ke lempar? Tak, kau boleh dekat baling daripada sana kau tangkap kan? Okay, so but anyway, serai ni perlu letak dulu pasal apa? Sebab kita perlukan masa yang lama untuk naikkan dia punya bau rasa dia. Apa suka tadi apa ayat infuse? Infuse tu maksudnya kita mendapatkan dia punya bau juice dia dan sebagainya. You know what I mean? A specific term in cooking ya. Okay. So yang selalunya saya lupa nak cakap tadi, yang hujung dia ni, dia punya kepala dia ni, tolonglah buang. Tu cerita dia. Okay. So kalau tapi lupa buang sebab dia tak ada function. Satu, dan dia mampu memahitkan. Faham tak? Okay. So dia akan bitter sikit. Satu lagi, sebenarnya kalau kita, ini pasal kita tak blend. So kalau if you want to blend, dan kita heran kenapa tak pusing-pusing kat blend ni, sebenarnya yang bahagian ni pun awak kena potong. Make a V. Okay. So awak buang yang keras ni. Yang keras ni buang. Tu, break. Nampak? Ni semua kita tak pakai ni, dia tak ada bantuan kepada rasa. Apa tak? Okay. So ni chop. Baru tahu guys, baru tahu. Sikit-sikit kita bagilah ilmu yang mana boleh, okay? So kita pun buang dan kita boleh blend dengan lebih senang. Tapi blend tetap you kena chop. Takkan sebatang-sebatang macam ni pula you nak blend kan, okay? So kita dah masuk itu. Kemudian kita masuk serai kita dulu. Kita press sikit bawang putih. Okay. Lupa pula meja ni pasal dia bukan meja yang tu kan. So anyway, kita pun kena cakapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita. Terima kasih kepada Teddy Kitchen kita dan juga cousin kita. Yes. Dan yang paling penting tuan rumah ni sebenarnya. Okay. Tapi tuan rumah dia mengucapkan selamat maju jaya sebab dia pun dalam orang kata tengah berpuasa dan sebagainya. Okay. So dan kita dah masukkan itu bawang putih. Bawang ni macam saya kata subjektif, nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Tadi aku kau tengah kopi bawang Itulah dia. Dah cantik orang tu lah. Itulah dia. Aku kau tak anggap cakap bawang rupanya. Ingat bawang rupanya kopi bawang. This is of course semua orang tahu cili pads. Okay. Cili padi.
Okey, yang hijau ni dah biasa dah. Tapi kan cili padi aku tengok Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam yang kau pakai cili. Ini tengoklah masa kau beli tu, kau tengok dia biasa buat tu dia apa? Vietnam ke, Thailand ke kan? Susah nak cakap. Ada orang kata konon-kononnya cili merah ni kalau daripada Vietnam lagi pedas. Ada orang cakap macam tu. Sebenarnya ada orang pula cakap yang Thai tu pedas. Sebenarnya ikut pada gitulah. Kan? Daya tahan makan pedas kita macam mana dan sebagainya. Okey, so ini pun nak kena bagi tahu. Sebelum awak nak letak benda dalam ni, you have to decide how spicy you want. Yes. Betul? So kalau you rasa you nak pedas, memang pedas. Tapi tom yum putih memang susah nak pedas. So bagi tahu siap-siap. Pasal apa? Sebab dia just plain water. Okay, kena ingat tu. Okey, sebenarnya actually saya pun tertipu juga tadi kan. Sebenarnya bukan plain water, sebenarnya you kena pakai chicken stock. You dah boil water ataupun vegetable stock. Tu saya bagi tahulah. Okey. It will make the orang kata taste tu better. Okey, tapi pasal kita tak ada, saya pun tak buat ni tadi sebab kau lah kacau. Aku rasa balikkan aku ni. Kan? So that's why kita, as you can see, why I'm spending time talking to you, sebab nak bagi dia chance untuk build the taste. Sebab kalau kau letak, lepas tu kau letak, dia tak ada rasa apa. So itu nama dia seni dalam masakan, Bib. So kalau macam contoh sebelum ini kita ada satu masakan yang memerlukan pecah minyak. Yang ini kita perlukan pecah rasa. Tadi aku sembang tadi pecah minyak, naik minyak. Macam-macam. Tahu pun. Tapi yang ni kau tak dapat minyak. Tapi dia tak ada minyak macam mana? So macam mana? Apa dia yang aku nak cuba cakap bab pecah minyak ni tak ada. Bau serai, baik. Correct. Sedap. Okay. So once kau dah dapat satu-satu yang benda macam tu, kita mula start benda-benda lain. So selalunya saya, kalau myself memang I letak ni awal walaupun banyak. Okay. Kenapa saya tak worry kalau dia terlampau pedas? Because you have yang saltiness, the sour punya part, gula pun ada, dia akan balance balik benda orang kata benda-benda macam tu. Ni adalah chicken stock. Chicken stock. Okay. Saya tidak memakai aji. Okay. So this one terpulang. So ada orang tanya, aku tengok kat kedai tom yum tu dia ketuk lah apalah cili ni apa gedebak-gedebak baru dia masuk. Biasa kelepek kan. Up to you. Kan. Saya tak, sebab apa? Dia punya function sama. Dia tak ada beza. Sebab once it boils, dia tetap keluarkan rasa itu. Kepedasan. Kalau you pecah, dia bukan apa, sebab dia nak speed time, cepat sikit. Aku nak cepat ni masak ni kan. So bila kita ada masa dengan family kat rumah gedebak-gedebak PKP ni nak buat apa lagi? Betul juga kan. So kita pun masuk dalam ni. Wow. Okey. Tak perlu nak hentak-hentak masuk macam tu je. Okay. Lagipun ada orang memang tak suka bunyi bising-bising. Kan, dia suka senyap je. Macam sana tenang, makanan insya-Allah sedap. So saya pun suka kat orang macam tu. Kan, senyap je. Tahu hilang macam tu. Okey. Alright. Ini pun satu lagi. Ada option. Ni daun jambu Lama siapa aku tak dengar daun jambu. Betul. Aku ingat daun jambu batu bukan Marvelous. Okay, this is daun limau purut. Daun limau purut. Okay. Bukan buah limau purut. Daun limau purut. Okay. Yang ini pula ada orang ataupun ada tempat ataupun ada kedai ataupun mana-mana lah, dia hanya tear masuk pun boleh. Saya, so the art of cooking from Chef Sajid, Lex Look. Memang kita buang dia punya urat tengah. Okay. So orang akan cakap apa masalah lah, Mamat ni pergi buang, aku tak ada masa lah nak buat benda macam ni lah. Tapi bukan lama sangat, potong kiri kanan aja. Okay, saya tunjuk satu je lah dulu, sekejap lagi saya buat benda lain. Okay. So ada reason orang, mesti orang tanya kan. Aku dah tahu sedap ni. Pasal apa potong ni? Okay. Supaya bila dia di dalam rebusan air ni, menatang ni yang tengah ni, dia akan buat benda tu pahit. Okay, jadi bila kita buang ini, so dia hanya mainkan peranan sebagai limau. Okay. So barulah kita ni masuk. Sedapnya bang. Saya rasa lagi satu. Dan benda ni pun bukan bermaksud kena letak sekarang. Sebenarnya at the end of the cooking is also possible. So you have to boil everything. Okay, sebab you masih nak infuse. Yes. Okay. Pelik belum ada garam pun saya buat. Okay, next. Pelik ke tu? Sebab you boleh taste the different spice ataupun herb yang kau letak dalam tu. Okay, next is the usual suspect lah, halia. Halia ni kalau you tak letak pun tak apa. Tapi if you're trying to cook tom yum, contoh katalah halia macam halia muda kan? Tak semestinya. Nampak macam halia muda. Dia sebab kita halia ni fungsi dia untuk menghilangkan hanyir. Okay. Tu nak kata untuk menyedapkan pun tak juga. Tapi alright. So yang ni saya hanya pakai sikit sahaja because we are cooking seafood today, bukan ayam. So you have to cut nicely. Sikit halia and put it together. Yang benda yang paling susah sekali di dunia nak potong ni, si Mr. Lengkuas ni memang menyusahkan orang, tapi kita kena pakai juga sedikit. Okey, lengkuas ni atau galangal ni, dia ada macam satu weird punya taste kan. Tapi tom yum ni, baik tom yum merah maupun tom yum putih, dia perlu gunakan ni. Sebab apa? Sebab itulah dia tom yum. Inilah elemen utama. Ya, correct. Kalau tak ada ni jadi tom. Tapi tak boleh letak lebih. Kalau letak lebih-lebih dia jadi lain pula rasa dia, okey. Alright. So yang itu semua sudah okey. Sebenarnya ada satu elemen saya sudah terlupa, tapi sekejap lagi saya ambil. Alright. Tak apa. Masa-masa. Okay, so next sebenarnya sebab kita seafood, sekejap lagi dah boleh dah. Kita masuk sekejap angkat. Okay. So before that kita macam giant squid lah. Memang giant squid. Sebenarnya akan ada plan nak buat benda lain dengan masakan squid ni. Sekali tak macam mana hari ni dia dermakan diri dia untuk membuat tom yum. Sepatutnya masakan lain. Okey. Jadi dah macam sama, aku pun terlibat dalam pemakanan lah kejap lagi. Itulah dia. Alhamdulillah. Itulah dia. Langkah kanan. Ni tuan-tuan perempuan, mahal gila, tahu tak? Seekor pun dah dekat 10 ringgit. Betul. Tahu. So kita pun cut lah ya untuk kita punya masakan. Selain pandai masak, kena pandai motong. Kalau tak pandai motong tak jadi, babe.
So guys, kena belajar motong dan juga kena belajar masak. Okay, ni potongan yang orang kata ini potongan malas namanya. Maksudnya kita belasah dia sebab sekejap lagi nak masuk perut, orang cakap. Kan. And by the way, masak seafood ni pada sesiapa yang peminat seafood kat luar tu, jangan ingat macam kita nak masak ayam. Sampai berjam-jam pula ke dalam tu. Tak. Only takes less than 5 minutes. Masuk siap. That's why bila Tom Yam Putih ni saya kata tadi very important semua benda ni masak dulu. Sebab apa? Isinya masak sekejap saja. Faham tak? Bahan-bahan tu yang kena lama sikit bos. Supaya dia bagi. Actually ni bila dia dah mula ni kita masuk bawang. Okey, kita masuk bawang. Bau dah naik, bau dah naik. Ya. Okey, perlu difahamkan terasa lapar tak? Untuk Tom Yam Putih ni memang kena sabareh. Salt baro memang kena ada. Salt baro. I love di Jawi pronunciation as well. Sebab apa? Kadang-kadang kita ingat benda tu nampak mudah kan sebab air mendidih masuk, lepas tu alamak dia dah mendidih okeylah agak-agak macam tu lah kadang-kadang kan. Tapi actually tak, sebab kita perlukan rasa tu mesti kena ada. So actually nampak simple, susah dia bukan pada masak, susah dia pada kesabaran. Pentingnya benda ni takut mendatangkan pahit pada makanan. Now, saya tadi kita pun malas nak cakap lah. Actually memang selalunya orang pakai bawang Holland. Tapi pasal kita out of stock, so kita pakai bawang biasa pun tak apa. Bawang besar biasa lah. Sebab kita perlukan dia onion punya tu pun dalam tu juga. Understand? Tapi sebab bawang Holland rasa dia much different daripada ni. Dia punya orang kata apa, ketajaman bawang tu lain sikit. Ni lagi ingat. So lagi sekali saya testing 1 2 3. Okey. Itulah teringat tadi patut baju macam ni letak test pen, rupa letak sudu kan mesti orang electrician macam letak ni baju macam aku punya je kan dia cakap kan. Test pen, letak dia sepatutnya ni, lepas tu kadang-kadang ada orang macam dia letak paring knife lah kat situ apa semua. Bukan knife ni, dia ada smaller knife, dia akan letak kat sini lah konon-kononnya. Okey. Saya pula safety first. Yes. Okey. Dan kita letak sikit lime juice. Jus limau nipis. Jus ni nowadays zaman sekarang kita tak perlu susah-susah beli limau apa tu nak pegah lah apa kejadah. Memang dia orang ada jual dalam botol. Memang ready made. Lime juice. Okey. Lime juice or lemon juice. Dia ada dua. Ada one. Acceptable. So jangan terperanjat kalau dia punya warna kuning pun tapi tulis lime juice, is still lime juice. So sedikit kicap sotong. Okey, semuanya saya akan letak moderate dulu sebab apa kita tak tahu. Sedikit gula. Kita tak tahu rasa dia akan jadi macam mana. Garam. Okey, sebab saya bukan orang kata ni masing-masing mempunyai taste bud masing-masing. Kan, jadi saya pun tak boleh nak kata okey ni 2 sudu tu 3 sudu apa semua. Seasoning ikut pada rasa masing-masing. Betul tak kan? Itu yang lebih afdal. Alhamdulillah balik kau nak buat babe. Tinggal pasal raya beli sotong. Okay, so now daripada segi visual pula you tengok okey benda-benda ni dah semua macam dah mula dia macam lebam sikit. You know? Cuba kita close. Nampak tak? Close up sikit. Dia dah mula bukan hijau sangat. Faham tak? Bawang pun dah mula macam layu sikit. Air yang tadi jernih tu dah tak terlampau jernih jadi sangat. Jadi sedikit kekuning-kuningan. Okey. Sekejap A little bit of yellowish ni. Okey, sekarang ni ada satu benda yang saya lupa buat keluar ni dan wajib pula benda tu. Tapi makanan ni tak nampak ada lemak kan? Okey. Shock tu. Okey, sedikit lagi. Okey, dia yang ini pula tengok saya dah letak banyak cili padi tadi. Pun dia tak ada rasa pedas, nampak? There's a reason sebab sinilah salt dia apa semua dia akan neutralize dia punya hot kan? Okey, unfortunately before we continue, saya kena juga ambil satu barang. Tak apa, kita minta tolong tim media kita untuk ambil. Boleh tak? Boleh. Saya perlukan susu cair. Boleh. Mana pula ni? Apa dia? Aku macam dah teringat kau perlukan sesuatu. Ya, susu cair. Aku dah minta tolong aku punya assistant untuk membantu. Tim media bil. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Alright. Pada dasarnya Mr. Yaz. Yes. Okay. Sebenarnya pada basicnya actually we are done cooking. Done cooking? That's as simple as that? Yes. Macam aku boleh balik masak lepas ni, babe? Boleh. Jangan agak bini kau je seorang masak kan. Aku sampai bisa makan je kan. Okay. So, this one courtesy of my sister dulu sebab dia bagi live punya prawns. Looks very nice and very delicious, mate. By the way, pada you all yang macam beli seafood ke apa ke, lepas tu nak simpan dulu dalam freezer mungkin tahun depan ke baru nak masak ke apa ke. Tahun depan tak jangan ke? Letaklah sedikit gula bersama-sama dengan si udang ni untuk mengelakkan body dia daripada tu orang kata lembik ke macam tu. So dia akan membantu mengekalkan freshness of the sea. Macam tu So orang akan cakap pasal apa garam gula pula, pasal apa tak garam? Biar dah orang ajar macam tu. Just an ordinary sugar will do. Yes, it's very nice. An ordinary sugar will do. Yes, okay. So as I said before, makanan seafood ni dia tidak akan lama. So bila kita letak ni kan macam udang kita based on dia punya colour change dia. Sotong more on gerak hati kita. Macam ni tak apalah, ni senang lah. Masuk je sekejap lagi kita tahulah dia masak macam mana. Betul? Tapi macam badan dia sometimes kita susah nak agak. Macam udang dia akan switch colour Yes, correct. So agak-agak colour apa dia tukar? Oren. Aku oren. Oren kau dah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Alhamdulillah. Kita pun masukkan udang dan nampak dia terus bertukar sebab it's boil water. See, nampak pertukaran warna dia yang begitu cantik sekali, nampak itu? Sekejapnya dia turn colour But janganlah salah faham. Tukar je konon dia dah masak tu tak. Kita bagilah seminit 2 gitu macam tu kan. Sebab apa? Dia punya meat kan inside the shell. So kita tak pasti macam mana. But
Orang kata normal cooking, orang kata benda-benda yang macam kononnya kefahaman biasa-biasa ni adalah normally bila dia timbul, masak. Oh. Itu dia punya mitos. Tengok tu kapal terbang nak ikut ni tadi. Ya tak yalah. Dia siap waving to us, man. Agak-agak lah bro. Kok ya pun kan. Okay. So oleh kerana our beautiful prawns are cooking very well at the moment. Yes, the colour is very great. Yes, it's very nice colour. Okay, so benda macam tu, so lebih kurang kita anggaran masa kita. So ingat seafood undercook will not harm you. Undercook will not harm you. Chicken tidak boleh. Pasal dia macam apa bakteria apa macam tu kan ayam kan. Betul. Okay. Seafood safe. That's why wujudnya macam sushi dan sebagainya. Saya tak nampak macam elemen ada lemak-lemak, ada kolesterol Okay. So next sebab kita tengok macam sebab siput pula tengok tu. Pasal nak buat shell out lain kali tu yang teringat-ingat siput ni. Okay, si sotong ni the longer you cook dia akan jadi lebih liat. So be careful. Tu cerita dia. Lagi lama you ni unless kalau sotong you tu tak fresh lah. Maksudnya kan dia terus hancur lah. Okay. But if you have macam orang kata stok yang agak baik, bila you buat sotong ni jangan lama sangat, nanti dia jadi lagi liat. Nasib baik ini bukan sotong rendam tu, tahu sotong rendam tu. Sotong rendam tu lagi liat dah jadi macam dah tak boleh. Dah jadi macam correct. Spring. Okay. Nampak? Dia dah mula nak naik, so kita pun masuk. Okay? See? Nampak dia terus masak dengan begitu baik. Okay, dia ada reason why saya tunggu sedikit sebelum masuk supaya water tu boil balik. Betul? Because once kita masuk benda yang sejuk, dia akan drop the temperature of the water, betul? Okay, so ni bila dah nampak dia kembang dengan begitu baik sekali, nampak. Tu dia. I love seafood, man. Yes, same goes to me, man. Yes. Okay. So sekali lagi sebab kita tak ada guna timer, kita pun bukan commercial kitchen, kita ni memasak di luar dengan hujan pun dah nak turun tapi dia delay sekejap untuk kita habiskan rancangan ni. Betul. Okay. So kita agak so nampak dia kecut you see? Tadi besar sikit, dia akan kecut sikit. Okay. So as I said before, disebabkan seafood ni tak lama. Bau babe. Tapi walaupun bau, kita tetap kenalah rasa. Aku rasa aku macam boleh memasak lah kat rumah. So for me mungkin dah cukup. Mungkin sedikit lagi sugar, sedikit lagi lime juice. Do you have to add in a little bit of salt? No. Salt tak payah. Yes. Okay. So ini adalah salah satu juga orang kata elemen di dalam tom yum. Santan ke? Putih. Okay. So ini bukan santan. Ini susu cair. Susu bukan santan. So kita ambil sikit. So hujan dah memanggil ni. Okay, tengok kita gaul sikit macam ni. Okay, we are done. Terus Alhamdulillah. Maka lengkaplah sudah tom yum putih pada hari ini. Dan kita ambil sedikit daun ketumbar. Dicari-carikan sekata dan dihiasi. Dan kita potong sedikit tomato. I'm guessing I'm the first one will have the great you are the lucky one lah sebenarnya. Food taste. And you have to cut the tomatoes. Okay, so basically you are done. Wah. Okay, nampak senang ya. Tom yum putih for you. So terima kasih sekali lagi to all the crew, to all the people in front of us. Sebenarnya orang tak nampak. So kita bye-bye media team yang begitu excellentos kan. Okay. So terima kasih banyak kerana bagi support yang kita kejar masa hujan pun dah nak turun, maka kita pun pergilah kepada Dia tak telefon, nanti dia nak telefon. Nak telefon? Ada orang nak telefon ke? Ada. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Ada. So kita daripada dapur cousin kita ni mengucapkan ribuan terima kasih Teddy Kitchen. Kita bagi chance pula untuk si Mr. Yas untuk mentestingkan food kita. Ini yang best. Itu sebab daripada tadi tunggu tahu. Daripada tadi tunggu. Kan jadi nampaknya tak, biasa kan aku hantar aku balik kan. Ini hantar saya sembang lagi nak tengok masak kan. Ada sebab dia. Ada sebab dia. Sebenarnya rezeki tu. Terima kasih kepada tim media kita sekali lagi. Okey. Saya rasa udang tak sempat lawan nak rasa kot. Sebab susah nak kopek-kopek ni. Tapi kita letaklah sebab nampak macam cantik je macam Ya Allah. Tim media kejap tim media. Ya Rahim. Tengok ni weh. Tapau sikit kejap. Tak ada member so tapau. Tak boleh. Adalah. Dia kena order lah. Dia boleh WhatsApp adalah WhatsApp orang cepatlah sikit. Uish, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lah. Sedap babe, sedap. Cuaca dah nak hujan. Okey, apa kata kita letak cousin kita dengan Teddy Kitchen punya menu atas meja, kita makan sekejap lagi. Jom, kita ajak tim media sekali babe. Penat dua. Alright. Okey, kita jumpa lagi. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.